Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung tajuk pai kita untuk bidang fiqh. Bagi tajuk yang ke seterusnya iaitu wuduk dan syarat kesempurnaannya. Okey, di sini kita boleh tengok wuduk maksud dan hukumnya. Okey, maksud dia dari segi bahasa wuduk ni maksud dia bersih, elok dan berseri. Itu maksud wuduk. Okey, pada istilah ialah membasuh anggota tertentu berserta niat. Membasuh anggota tertentu berserta niat. Hukumnya apa? Wajib ketika menunaikan solat dan tawaf. Ketika memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Okey, menjadi wajib bila kita nak sembahyang, bila kita nak tawaf dalam haji dan umrah. Kemudian bila kita nak pegang dan kita nak bawa Quran pun wajib ada wuduk juga. Kemudian sunat bila sunat wuduk pula ketika berhadas kecil. Bila kita berhadas kecil disunatkan kita berwuduk. Kemudian bila kita membaca Quran, okey, kita nak baca Quran sunat wuduk. Okey. Kemudian ketika melaungkan azan dan iqamah. Okey, Bilal melaungkan azan tu sunat dalam keadaan dia ada wuduk. Okey, seterusnya dalil wajib wuduk daripada Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga ke kedua-dua buku lali. Ini adalah dalil daripada surah Al-Ma'idah. Okey, yang mewajibkan kita berwuduk bila nak menghadapi situasi yang mewajibkan kita berwuduk tadi. Okey, kita tengok cara berwuduk yang pertama. Yang ni dia gabung terus antara yang sunat dan rukun. Okey, yang pertama baca basmalah. Baca bismillahirrahmanirrahim bila kita nak wuduk. Yang kedua membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga kita berkumur-kumur. Yang keempat kita masukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung ataupun disebut istinsyak. Kemudian mengeluarkan air dari hidung dipanggil istinsar. Okey, kemudian seterusnya membasuh muka sekali dengan niat wuduk ketika membasuh muka. Okey, wajib membasuh semua bulu yang berada dalam had muka kita. Ada apa? Ada misai contohnya kan. Ada janggut wajib dibasuhnya. Seterusnya lepas kita basuh muka sekali dengan niat tadi. Okey, niat ni nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, mesti ada niat ya. Okey, kemudian kita basuh dua tangan hingga ke siku. Okey, basuh tangan kita sampai ke siku, kedua-dua tangan. Seterusnya kita menyapu kepala. Istilah yang digunakan adalah menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bahagian kepala, bukan dahi ya, sapu kepala. Kita basahkan tangan kita, kemudian kita sapu bahagian kepala kita, iaitu tempat bermulanya tempat tumbuh rambut tersebut. Okey, kalau ikut mazhab kita 1/3 daripada kepala bahagian atas. Okey, bukan dahi ya. Kemudian seterusnya menyapu kedua telinga. Ni pun sunat juga. Okey, menyapu kedua-dua telinga. Kemudian seterusnya membasuh kaki hingga ke buku lali. Yang ni wajib rukun dia. Okey, sampai ke buku lali. Dan seterusnya tertib, iaitu mengikut turutan. Jadi tak boleh kita ni berwuduk ikut suka kita sahaja ya. Okey, mendahulukan yang patut diutamakan dan akhir sekali membaca doa. Ini doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, perkara sunat ketika wuduk. Yang pertama, gosok gigi sebelum wuduk. Okey, yang paling baik guna kayu sugi. Ni dalil daripada Nabi. Kalau tak menyusahkan umatku untuk bersugi setiap kali kita nak menunaikan solat. Okey, digandakan pahala sehingga 70 kali ganda. Yang pertama membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. Yang ni sunat dia. Kita basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Okey, buat 3-3. Yang kedua,
Kita gosok ketika basuh anggota wuduk, kita gosok, bukan setakat mengalirkan air je, tapi kita gosok sekali. Yang ketiga, melebihkan kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Sebaik-baiknya kita lebihkan supaya rata tu kita puas hati. Kemudian menyelati janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Menyelati ni guna jari-jari dia untuk memasukkan ke kawasan janggut dan jambang yang tebal. Kalau yang tebal, yang tak tebal tak apa. Seterusnya, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Sunat kita basuh anggota-anggota yang kanan dulu. Kemudian menyelat jari, tangan dan kaki. Maksud dia kita, kalau jari tangan kanan dan kiri ni kita masukkan antara satu sama lain. Tu maksud dia menyelat. Kemudian menyapu seluruh kepala. Disunatkan kita sapu habis kepala kita, tempat tumbuh rambut tu ketika menyapu kepala. Seterusnya, perkara makruh. Makruh ni maksud dia kalau kita buat tak ada hal, tapi kalau kita tak buat dapat pahala. Yang pertama, guna air secara berlebih-lebih. Makruh hukumnya. Yang kedua, kita basuh atau sapu lebih daripada 3 kali. Sunat tadi 3 kali, kalau lebih dia jadi makruh. Yang ketiga, berkumur dan beristinsyak secara berlebih-lebih juga. Berkumur banyak-banyak, lebih-lebih, makruh juga. Kemudian mendahulukan anggota kiri. Kenapa nak dahulukan kiri? Disunatkan kanan dulu. Kemudian menampak air ke muka ketika basuh muka. Jangan buat ambil air, baling air tu ke ke muka. Buat elok-elok. Kemudian mengelap anggota wuduk selepas wuduk. Kalau boleh biarkan dia kering, jangan dilap, jangan disapu dengan kain bahagian yang terkena air wuduk tadi. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur kita. Jalan depan, jalan belakang. Keluar apa-apa pun daripada dua jalan tu, maka batallah wuduk kita. Kemudian yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Kita tidur, kalau tidur dalam keadaan duduk, yang mana kawasan punggung tu tertutup, tak apa. Tapi kalau terbuka kita tidur, maka batallah wuduknya. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab pitam, mabuk, gila atau sakit. Ini antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan wuduk kita batal. Pitam, kita mabuk, kita gila atau sakit yang tak sedar diri. Seterusnya, sentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang lelaki perempuan yang tak ada hubungan, yang bukan mahram. Kalau sebut mahram ni kita tahulah kan, mahram kita kakak kita, mak kita, nenek kita, bapak kita. Kalau orang yang selain daripada tu adalah bukan mahram. Seterusnya, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Kawasan jari, kalau kita tengok tapak tangan kita yang putih tu, yang tu kalau tersentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain, maka batallah wuduk kita. Hikmah berwuduk. Yang pertama, bersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani kita. Ini antara benda yang kita dapat bila kita berwuduk. Rohani kita akan jadi jernih insya-Allah. Memberikan ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Ni sebab tu orang kata kalau marah-marah ambillah wuduk. Mudah-mudahan dia boleh menenangkan kita. Yang ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid, menambah kesempurnaan solat kalau boleh. Kita ambil siap-siap wuduk kat rumah kita. Kalau kita nak pergi masjid, kita ambil kat rumah dulu baru pergi ke masjid. Kemudian menambah iman dan yakin kepada hari akhirat, mendapat keampunan Allah. Dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Bila mana kita wuduk tu ada dosa-dosa daripada kita yang gugur, yang jatuh, yang Allah ambil, Allah hilangkan daripada kita. Dan akhir sekali, kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Maknanya kawasan-kawasan yang kita basuh ketika wuduk, dia akan jadi saksi, dia akan menjadi bukti pada hari akhirat nanti bahawa kita ni adalah orang yang Muslim, yang soleh, yang melaksanakan perintah Allah. Jadi sekadar tu kelas kita untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.